Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengizinkan kita dengan penuh kesihatan dan kenikmatan melalui bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kita melalui Ramadan al-Mubarak mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada beberapa perkara yang perlu kita fahami supaya Ramadan yang kita lalui ini dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan tidak akan menjadi ibadah yang sia-sia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan masa yang terbatas ini, insya-Allah saya ingin mengajak kita semua untuk kita menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran bahawa di sana ada orang-orang yang melalui madrasah Ramadan ini dia tidak mendapat keampunan Allah. Ada orang yang melalui Ramadan ini dia semakin dimurkai Allah. Ada orang diberi peluang melalui bulan Ramadan yang mulia ini, ibadah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang selalu kita dengar, supaya dalam kita melalui Ramadan al-Mubarak ini dengan amal ibadah kita, di sana ada perkara-perkara yang kita kena jaga, supaya pahala amal ibadah yang kita buat ini tidak menjadi sia-sia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Ramadan ini ialah satu madrasah mendidik kita bagaimana kita untuk membentuk akhlak yang mulia, membentuk pribadi yang luhur, menjadikan insan yang sempurna, meninggikan kesabaran dalam hati kita. Sebab itu kalau kita tidak memahami hakikat Ramadan yang sebenarnya, kita melalui madrasah Ramadan ini, berakhirlah Ramadan yang mulia ini, kita tidak diampunkan oleh Allah, bahkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW sebut, kata Nabi, fa iza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni saim, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Ini kata Ramadan mendidik akhlak kita ni. Nabi kata apabila di kalangan kamu, seorang di kalangan kamu berpuasa, maka hendaklah fala yarfuth. Rafatha bermaksud janganlah dia berkata, cakap benda kotor dan keji. Wala yaskhab, jangan berkeli dengan orang, jangan bergaduh dengan orang. Caci maki orang tak mau, bergaduh dengan orang tak mau. Fa in sabahu ahadun, maka sekiranya dia dicaci oleh seseorang, orang provok dia, orang maki dia, orang hina dia, au qatalah, atau orang bertegang urat sehingga nak membawa kepada pergaduhan, apa dia kena buat? Nabi kata falyaqul inni saim.
sedaya upaya dia kena berusaha supaya terpelihara pahala yang dia buat. Jaga lidah dia, jaga hati dia, jaga tindakan dia. Ini intipati puasa. Inilah yang dikatakan roh Ramadan Al-Mubarak. So kita nak muhasabah diri kita. Kita melalui lebih pada 10 hari dah Ramadan ini. Adakah Ramadan ini telah membentuk akhlak kita? Nabi kata apabila seseorang kamu itu berpuasa, jangan dia mengeluarkan kata kotor, caci maki orang, keji orang, ucapan-ucapan provokasi, hina, mengaibkan orang. Ataupun dia wala yaskhab, ataupun dia suka cari pasal dengan orang. Orang Pulau Pinang kata suka duk cari pasal, suka duk bergaduh dengan orang. Dan yang ketiga Nabi kata, fa in sabahu ahadun, atau kalaulah sekiranya ada satu orang mai cari pasal, cari gaduh dengan dia, provoke dia, nak berkelahi dengan dia, saja caci maki dia, sabah dia caci maki kita, kata kepada dia, inni saim. Ini Nabi ajak kita. Kata kepada dia, aku berpuasa. Aku tengah puasa ni, kata kat dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang dikatakan memelihara diri daripada bercakap benda tak elok, memelihara diri supaya kita dapat bersabar, cukup dengan kesabaran di bulan Ramadan ini penting. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, man lam yada' qaula zur. Dengar baik-baik pesan diri saya dan kita semua. Kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur, siapa-siapa Nabi kata yang tak boleh tinggal, siapa yang tak boleh tinggal qaula zur, kata ulama bermaksud bohong. Yang dikatakan qaula zur itu cakap bohong. Siapa sepanjang bulan Ramadan ini tak kiralah dia nak cakap tentang apa pun, kalau dia satu orang yang buat deal dengan siapa-siapa, dia berbohong. Siapa yang tak boleh tinggal cakap bohong ini, wal amal bih, kata Nabi, dan dia beramal dengan cakap bohong tu jadi habit dia, jadi benda yang selalu dia suka buat. Falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang yang cakap bohong, suka beramal dengan bohong, dia berpuasa, dia lapar, dia dahaga, dia letih, tapi kerana lidah ni tak boleh tahan, suka duk cakap bohong. Falaisa lillahi hajah, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat. Nabi kata falaisa lillahi hajah bermaksud Allah Subhanahu wa taala tak berhajat, tak mau pun. Allah tak berhajat apa? Fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Tu yang dia tak makan, yang dia tinggal makan, yang dia tinggal minum, yang dia puasa. Allah tak berhajat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara macam ni kita perlu muhasabah. Kita hari ini hidup dalam zaman teknologi. Di tangan kita ada handset, ada telefon, ada smartphone, ada internet, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Ya, mungkin kita kata kita duduk dalam rumah dalam tempoh PKP ini, kita kurang bercakap dengan orang luar. Kita kurang guna lidah. Kita dapat memelihara lidah kita daripada bercakap benda yang tak elok, benda keji, benda huduh dan sebagainya. Kita kurang guna lidah kita untuk caci maki orang. Tapi kita kena ingat, walaupun dalam hadis menyebut di antara benda yang membatalkan pahala puasa, menghilangkan pahala puasa, dan menyebabkan Allah tidak terima amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini adalah lidah yang kita tak jaga, yang kita suka cakap benda-benda maki dan sebagainya. Tapi harus kita ingat, kita duduk di zaman teknologi ini, kita boleh terjebak, terjerumus maki orang, kata dekat orang dalam bentuk kita type sahaja. Benda yang sama. Kita maki orang, kita hina orang, kita jatuhkan aib orang dan sebagainya, dengan kita menggunakan jari kita, juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dan perkara ini juga merupakan benda yang akan menghilangkan pahala amal ibadah kita, pahala puasa kita, pahala lapar dan dahaga,
sembahyang dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda ni kita kena insaf. Benda ni kita kena selalu ingat diri kita. Bangkit pagi kita akan buka Facebook, kita akan baca berita. Dah. Bila baca berita tu kadang-kadang dia main tangan tu dia gatai tangan tu dia nak take. Nak take benda elok tak apalah, tapi dia jadi gatai tangan tu dia nak take benda-benda. Dia duk main lagu tu. Pasal apa? Lapang tuan-tuan. Pukul 3 petang lapang. Dah tambah-tambah tak jaga sok pula. Lapang tak tahu nak abang lah. Tengok pula benda-benda provokasi dalam internet. Ya, benda-benda yang menyebabkan kita jadi marah. Benda macam ni kita kena jaga supaya pahala ibadat kita tak menjadi sia-sia. Kita dalam keadaan lapang ni kita cepat marah. Sebab tu Ramadan disebut oleh Nabi SAW yang dikatakan Ramadan ni apa? Huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Ramadan ni tidak lain dan tidak bukan, dia adalah bulan yang disebut sebagai bulan kesabaran. Kita duk sabar sehari tuan-tuan, daripada pagi sampai ke petang tak makan dan tak minum. Boleh menahan letih dan sebagainya. Tiba-tiba kerana ada sedikit benda yang kita tak puas hati, yang kita baca dalam internet, dalam Facebook dan sebagainya, kita tergamuk taik benda-benda yang mengundang murka Allah, dosa daripada Allah. Betapa sia-sia amal ibadah kita. Daripada seawal jam 6 pagi lebih kurang, kita menahan diri kita daripada melakukan benda yang dimurkai Allah. Kita tak makan, kita tak minum, kita meninggalkan benda yang diharuskan kita buat pada bulan yang lain. Tapi bulan Ramadan benda tu tak boleh buat, kita boleh tinggal. Tapi kita tak boleh tinggal yang dikatakan fala yaskhab. Kita tak boleh tinggal bergaduh, berkelahi dengan orang. Kita tak boleh tinggal fala yarfuth. Kita tak boleh tinggal cakap benda tak elok, taib benda-benda yang tak elok kepada orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat diri saya sebelum saya memperingati orang lain. Kadang-kadang dari segi psikologi pula tuan-tuan, bila kita duduk dalam tempoh PKP ni, kita terkurung. Kita rasa kita terkurung jasad kita. Kita rasa kita terkongkong sedikit. Kita rasa kita tersepit. Kita rasa kita tak enjoy. Kita tak bebas buat macam benda-benda yang kita boleh buat pada bulan-bulan yang lain. Tapi kita kena ingat, walaupun jasad kita ni tak sebebas pada waktu yang lain dalam tempoh PKP ini, tapi roh kita Allah bagi peluang dalam bulan Ramadan ni untuk mengembara, mencari rahmat Allah, cari keampunan Allah. Roh kita ni tak terkurung tuan-tuan. Yang kita dok roplah sangat pasal kita terkurung ni pasal apa? Orang Islam itu hidup dia bukan setakat dengan jasad dia, tetapi dengan roh dia yang hidup. Roh yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh yang tidak pernah terkurung kerana roh itu dianugerahkan oleh Allah iman, dianugerahkan Islam, boleh terbang mengembara mencari redha dan rahmat Allah. Jadi benda macam ni kita kena muhasabah supaya kita tak jadi seperti orang-orang yang tidak memahami apa itu yang dikatakan Ramadan al-Mubarak. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah saya nak kongsi dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dalam kita memelihara diri daripada melakukan benda-benda yang tak elok, maka di sana kita jangan lupa ada perkara-perkara yang dianjurkan dalam Islam, yang dianjurkan oleh Nabi SAW apabila kita melalui Ramadan al-Mubarak. Kita nak baca satu dua hadis yang disebut oleh para sahabat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari. Apa yang Nabi SAW buat apabila berada dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Hadis menceritakan mujahadahnya Rasulullah dalam bulan Ramadan ni. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila masuk bulan Ramadan, Nabi bermujahadah dalam bulan Ramadan. Mujahadah ni maksud dia bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan ni, ma la yajtahidu fi ghairihi.
tak sama dengan mujahadah bulan lain. Maksud dia bulan Ramadan ni terlalu lebih. Nabi SAW bila dalam bulan Ramadan ni yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Kalau bulan Syaban Nabi beribadah, Nabi berpuasa sunat dan sebagainya. Qiyamul Lail pun ada dalam bulan yang lain. Tapi bulan Ramadan luar biasa. Jadi hak ni kita nak kena muhasabah. Sebab tu ada ulama kata, sesiapa yang sebelum Ramadan sehingga masuk saja bulan Ramadan, dia sama saja pada seperti bulan-bulan yang lain, bermakna dia terpedaya. Dia terpedaya. Sesiapa dalam bulan yang lain, kemudian masuk dalam bulan Ramadan, amal ibadah dia bulan Ramadan lebih kurang daripada bulan yang lain, ini orang yang rugi. Saya ulang. Ulama-ulama ahli hikmah menyebut, orang yang melalui bulan Ramadan, bila disukat dan dia ambil kira amal ibadah dia, amal ibadah dia bulan Ramadan setara sahaja sama. Bulan yang lain macam tu ibadah dia, bulan Ramadan sama macam tu, bermaksud dia seorang yang terpedaya. Ramadan tidak mengubah apa-apa dalam hidup dia. Tetapi orang yang melalui Ramadan, yang kedua, orang yang melalui Ramadan sebelum Ramadan, contohnya dengan berjemaah, dengan tadarus Quran, dengan puasa sunat, dengan zikir, dengan Quran, kemudian masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, jadi lekeh sikit, amal ibadah jadi lekeh. Duk kalut nak buka puasa, duk kalut nak beli juadah berbuka puasa ni tuan-tuan. Termaaf sebutlah kita duk zaman teknologi ni, jaga daripada pukul 10 tu, duk tengok online, bazar online tu, sampai kat Lahore nak cari murtabak je pun. Ni benda-benda macam ni kita nak kena ingat. Tak salah pun nak cari juadah berbuka tu, tapi tak usahlah kita terlalu ghaflah dengan juadah buka tu. Makanlah apa-apa yang mudah untuk kita makan. Makan orang yang beriman ni hanya untuk menegakkan tulang belakangnya, untuk bangkit beribadah kepada Allah. Tapi kita ni makan ni nak ambil kira sungguh-sungguh. Aku kemarin makan nasi dah, hari ni tak mau makan nasi, berasa nak makan benda lain. Padahal ada tu nasi tu ada dalam rumah dia, dia ada roplah, lagi tak dapat benda hak dia mau tu. Susah, jadi menyebabkan dia habis masa dengan dunia macam tu. Yang ni hati-hati. Siapa yang bulan Ramadan ibadah dia semakin kurang daripada bulan yang lain, yang ni kita khawatir menjadi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak berkenan dekat kita. Allah tak mau ampun dosa-dosa kita. Wal'ayazubillah. Jadi itu yang kedua. Tetapi kata ulama, sesiapa yang apabila masuk bulan Ramadan, dia yajtahidu, dia bermujahadah seperti mana mujahadah Nabi SAW, atau dia mencontohi Nabi SAW dan para salafus salih. Maksud dia, kalau dia khatam Quran dalam bulan yang lain sebulan sekali, Ramadan dia berazam nak khatam 2 kali. Kalau sepanjang bulan yang lain dah lama dia tak khatam Quran, Ramadan dia berusaha untuk khatam Quran. Kalau bulan yang lain sedikit sangat dia sedekah pada fakir miskin, bulan Ramadan peluang dia nak bersedekah pada fakir miskin, dia nak sedekah banyak-banyak. Ini orang-orang yang beruntung, kata Nabi. Yang inilah yang Aisyah radhiyallahu anha sebut, Nabi SAW apabila masuk bulan Ramadan Al-Mubarak, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Aisyah kata Nabi bermujahadah dalam bulan Ramadan lebih special, istimewa, lebih kalau nak banding hak bulan lain. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, wa fil ashril awakhir, dan kita sedang menuju ke situ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam yang terakhir, wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi, Nabi lebih kuat bermujahadah dalam 10 malam yang terakhir atau 10 Ramadan yang terakhir kalau nak dibandingkan dengan 20 ataupun di awal Ramadan dahulu, ataupun nak dibandingkan dengan bulan yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dikatakan Ramadan dia membentuk 2 perkara yang besar. Yang pertama, Ramadan ingin melahirkan manusia yang beriman kepada Allah,
yang bersih batinnya. Ramadan nak lahirkan orang-orang yang bersih batin. Tidak ada hasad dengki, tidak ada buruk sangka, tidak ada adu domba, tidak ada permusuhan, yang ada kasih sayang, yang ada rahmah, kerana dia bulan rahmah. Kalau oleh kerana Ramadan bulan rahmah tetapi hati kita tidak penuh dengan kasih sayang dan rahmat, bermakna wal'ayazubillah, risau Allah Ta'ala tinggalkan kita dan Allah tak berhajat ibadat kita. Jadi Ramadan nak bentuk jiwa kita. Yang kedua, Ramadan Al-Mubarak merupakan bulan yang nak dengan hati nurani kita yang bersih tadi melahirkan amal ibadah yang kuat, sehingga menjadikan kita orang-orang yang kuat bermujahadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengenal letih, lesu dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita sudah berada dalam bulan Ramadan di pertengahan, hampir di pertengahan ini tuan-tuan. Belum terlambat untuk kita bermuhasabah benda ni. Kita cek diri kita dua perkara yang besar ini. Batin kita, roh kita, adakah telah kita sucikan dia daripada sifat mazmumah dan kita isi dengan sifat-sifat mahmudah. Dan yang kedua, kita cek adakah amal ibadah kita, mujahadah kita pada bulan Ramadan tidak bertambah daripada bulan yang lain, atau semakin berkurang daripada bulan yang lain, atau Allah kasih kepada kita, Allah bagi kekuatan kepada kita untuk beribadah sehingga ibadah kita itu bertambah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi untuk akhirnya saya nak bagi sedikit apa yang ulama-ulama sebut tentang rahsia puasa kita ni, supaya kita faham. Yang dikatakan puasa ataupun madrasah Ramadan ini ada rahsia yang besar, dan rahsia ini penting supaya kita melalui Ramadan Al-Mubarak dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, Allah kasih kepada kita, dan Allah nak mengampunkan dosa kita. Yang pertama, rahsia puasa. Harap kita semua dapat benda ni. Yang pertama yang dikatakan rahsia puasa itu ialah sedikit makan dan sedikit minum. Hak ni kena kuat betul. Duduk di sebuah negara yang makmur macam kita ni, Allah limpahkan rezeki. Nah, walaupun kita kata kita susah dalam musim PKP, tapi kalau nak dibanding dengan saudara-saudara Islam kita di negara lain, kita terlalu mewah dan senang. Susah-susah kita kalau nak dibandingkan dengan negara yang lain, yang lebih susah yang kita tengok. Alhamdulillah. Jadi kita didik diri kita Ramadan yang pertama, rahsia puasa yang pertama kata ulama-ulama tasawuf, ulama sufi, iaitu sedikit makan dan sedikit minum, dia akan melahirkan ruh yang subur. Yang kedua, akhlak orang-orang yang berpuasa ialah akhlak atau seperti malaikatul muqarrabin. Apa maksud dia? Maksud dia, orang-orang yang berpuasa ini, dia memelihara seluruh tubuh dia, bahkan zahir, bahkan batin dia, daripada melakukan benda yang boleh membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Masya Allah. Manusia Allah kurniakan nafsu, tuan-tuan. Tapi oleh kerana kita melalui Ramadan, bulan puasa ni khususnya di siang hari dengan berpuasa, kita boleh saja nak pergi ke dapur ambil makan, tapi kita tak makan. Nafsu kita ada, nafsu kita lapar, nafsu kita boleh kata pergi makan ke orang nampak pun, tapi kita tak buat. Kerana apa? Kerana ada keimanan. Kita boleh buat benda yang orang tak nampak. Yang kata saya sebut dah hari itu, puasa ini adalah rahsia kita dengan Allah. Allah tahu kita berpuasa. Kita boleh menundukkan nafsu kita dengan melakukan ibadah kepada Allah bulan Ramadan. Ia seperti malaikatul muqarrabin. Siapa maksud malaikatul muqarrabin? Yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Ini yang kata rahsia Ramadan. Macam mana tu Ustaz, kita manusia ni, kita kata kita tak lakukan dosa. Kan Nabi SAW sebut,
yang kata Ramadan ini, bulan puasa yang kita lalui ini, Allah nak bagi keampunan kepada hamba-hamba dia. Keampunan daripada segala dosa yang dia pernah buat, sehingga bersih daripada dosa. Bahkan was-sabru thawabuhul jannah, dan kesabaran yang dia melalui bulan Ramadan ini, Tuhan nak bagi syurga kepada dia. Bersih daripada dosa, seperti mana baru lahir daripada perut ibu dia. Bukankah itu seolah-olah macam malaikatul muqarrabin yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kata rahsia puasa, rahsia Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, rahsia puasa atau rahsia Ramadan itu terletak pada kesabaran. Sabar yang tinggi. Yang ni kena jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Sebab kesabaran sukar dijaga dalam keadaan perut kita lapar. Kita sukar kawal emosi dalam keadaan kita lapar. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, puasa atau Ramadan mendidik kita menginsafi kekurangan dan kemiskinan orang lain. Yang keempat. Yang kelima, puasa mendidik kita memelihara diri kita daripada dosa, daripada noda. Yang keenam, puasa mendidik kita supaya kita berusaha untuk menerangkan hati kita. Ulama-ulama pernah menyebut, seumpama ulama membawa kata-kata Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim pernah kata kepada anak dia. Dia kata, ya bunayya, wahai anakku, idzam tala'tal ma'dah, apabila hang penuhkan perut hang dengan makanan, ketika itu fikiran hang akan tidur. Apabila hang penuhkan perut hang dengan makanan, fikiran hang akan lesu, hikmah akan jadi kurang. Tetapi apabila hang kosongkan perut hang daripada makanan, fikiran hang akan jadi lapang, jiwa hang akan jadi tenang, dan anggota tubuh hang akan jadi kuat untuk bangkit beribadah pada Allah. Perut kenyang ni, tuan-tuan, dia menyebabkan 3 kekurangan. Sebab tu tak percaya, sekali buka puasa boleh cek. Makan ni, makan sungguh-sungguh, 3 benda akan kena kat kita. Ni kata Luqmanul Hakim. Yang pertama, fikiran lesu. Dia mula nak main mengantuk. Dia mula main tak larat. Dia mula main mata lagu duk kuyu ya. Satu. Yang kedua, kata Luqmanul Hakim, hikmah kurang dah. Kurang bijaksana. Tak apa pandai. Masuk apa? Nak menyandak lah. Nak buat apa pun tak mau dah. Tak boleh buat apa dah. Yang kedua. Yang ketiga, tubuh jadi tak larat. Tarawih pun tak larat. Padahal di siang hari ni, kalau kita boleh buat test, kita boleh beribadah tanpa rasa lesu di tubuh ni. Kadang lapar ni, tuan-tuan. Perut kita lapar. Tapi kita boleh sembahyang, kita boleh baca Quran, kita boleh. Tapi lepas-lepas buka puasa, dia nak tarawih tu, dia duduk menjuluk. Orang kampung kata duduk menjuluk. Dulu tak nak tarawih pun, kat pukul 11 aku sembahyang. Sembahyang pun baca Al-Fatihah, ruku-ruku ni. Bagi kira cukup-cukup syarat je. Pasal apa, tuan-tuan? Yang ni yang disebut oleh Luqmanul Hakim ni, dia kena 3 penyakit. Fikiran lesu, hikmah tak ada, tubuh badan lemah. Nak bangkit ibadah tak larat. Ini bila perut kita penuh. Itu di antara rahsia puasa yang terakhir yang saya sebut, yang ke-6 tadi. Puasa menerangkan hati kita. Kalau kita tak dapat hak ni, maka tak heranlah yang disebut oleh ulama, sebagaimana disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min saim laisa lahu min siyamih ila al-ju' wal 'atash. Kerana dia tak dapat semua yang disebut tadi. Berapa ramai orang yang puasa, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia. Kerana rahsia Ramadan, rahsia puasa itu tak dihayati, tak difahami, dan dia tak dapat benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukuplah sekadar itu untuk tazkirah kita pada kali ini. Insya-Allah ada masa dan kesempatan kita akan jumpa lagi di lain ketika. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini memberi manfaat kepada kita. Bolehlah kita berkongsi dengan sahabat-sahabat kita yang lain,
sedikit sebanyak supaya dia menjadi saham akhirat kita bersama dalam kita ingat memperingati sesama kita berkaitan tentang amal ibadah kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah saya kira cukuplah sekadar itu. Ada kesempatan yang lain masa, di lain masa insya-Allah kita akan bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.